tentang sembahyang qasar untuk menjadi panduan. An Anas annahu qala hina su'ila an qasri as-salah baina al-Basra wa Kufa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masira 3 amyal atau farsakhin shalla rak'atain. Dari Anas bahawa sebenarnya beliau menjawab semasa ditanya tentang sembahyang qasar di antaranya ialah Basra dan Kufah. Apa jawapannya? Dahulu jika Rasulullah SAW berpergian sejauh 3 batu atau sefarsah, beliau sembahyang 2 rakaat. 3 batu. 3 batu berapa kilo ya? Hampir 6 kilo lebih ya? Lebih kurang. Dari sini 6 kilo ke mana jauhnya? Kelang. Dekat ya? Okey. Nanti siapa-siapa pergi Kelang jangan qasar dulu. Pahami dulu. Nanti bila mentang-mentang ada hari ini pergi Kelang, dikira 6 kilo atau 7 kilo, dia terus qasar. Jangan, nanti dulu. Pahami dulu. Begitu juga an Abi Sa'id annahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara farsakhan yaqsuru as-salah. Dari Abi Sa'id beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila musafir sejauh 1 farsah, maka baginda atau beliau mengkasar salatnya. Dan lihat di halaman 11. An Anas bin Malik yaqul, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra bil Madinah 4 wa shallaitu ma'ahu al-'asr bi Dzil Khulaifah rak'atain." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku bersalat zuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat, yakni dalam keadaan mukim, dan bersolat di Zulhulaifah 2 rakaat. Lihat, kalau kita lihat Zulhulaifah dengan Madinah hanya berapa kilometer sahaja. Kalau mau dipahami persoalan ini, makanya perlunya kita berguru. Apa nama solat kita? Solat kilometer ke solat safar? Namanya solat safar. Apa nama solat kita? Solat batu ke sekian batu ke solat safar? Solat safar. Apa nama solat kita? Apakah nama solatnya solat hari, mesti sekian hari, ataupun nama solat safar? Namanya solat safar. Bermakna bila urufnya, bila kebiasaannya dikatakan itu safar, kita melangkah keluar saja, maka hak kita untuk solat qasar. Okey, bila mula dikatakan solat, takbir Allahu Akbar, solatlah kita. Bila kita mula musafir, bila keluar dari rumah. Nanti banyak dalil-dalilnya kita bawakan. Ini ada yang kedua nanti. Ini yang pertama. Di antara dalil yang kita akan bawakan di sini nanti, Rasulullah SAW pernah keluar daripada Madinah. Sampai waktu solat, diturun daripada untanya. Penduduk Madinah nampak. Penduduk Madinah nampak. Di padang pasir yang kering kuntang, yang terang begitu, mata yang mampu melihat dianggarkan 2 batu. 2 batu berapa kilo? Lebih kurang 5 kilo. 4 kilo lebih. Dan begitu juga. Ala kulli hal, kalau kita kumpul, di antaranya sahabat ditarik saunya. Kedengaran azan kampungnya. Diajak oleh imam tu, jom kita sembahyang qasar. Seorang sahabat menyampuk, mumbung rumahku masih nampak. Apa katanya? Ini bukan sembahyang mumbung rumah, sembahyang qasar. Kalau ditakdirkan, yang dulu tidak ada mikrofon, azan kampungnya dengar, dekat kan? Ini bermakna tidak ada penentuan sekian kilo, sekian batu, sekian marhalah, sekian farsah jauhnya bila dikatakan musafir. Kalau kita nak musafir, bila dikatakan nak musafir, bila keluar daripada rumah, di mana pun kita singgah, maka kita diwajibkan sembahyang qasar. Contohnya, saya nak pergi Kuala Lumpur, tiba-tiba dengar azan apa namanya? Azan zuhur. Sahabat dah datang ke rumah saya, ni semua dah datang. Anta tak ikut belum? Kebanyakan kita datang. Ni semua dah datang ke rumah saya. Anta ikut kan? Anta ikut juga Abdul Hadi.
Kita semasa hari raya tu ke masjid jalan kaki. Ingat tak? Berapa kilo? Lebih kurang setengah kilometer. Setengah kilometer dari rumah saya. Jadi bila saya nak ke Kuala Lumpur, tiba-tiba azan, saya berhenti di masjid saya. Apa saya nak solat? Qasar, sebab saya sudah musafir. Cuma kena singgah nak solat. Tapi niat safir kan? Makanya di sini niat. Innamal a'malu binniat. Kalau niat kita nak safar, memang kita dalam keadaan safar, maka sembahyangnya namanya sembahyang safar, bukan sembahyang kilometer. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan sekian kilo, sekian jaraknya, tidak. Kebetulan saja. Kebetulan turun daripada unta yang ditungganginya, dilihat oleh penduduk Madinah, dianggarkan 2 kilometer. Okey, daripada Madinah ke Zulhulaifah berapa kilometer? Ada mengatakan 8 dan sebagainya. Begitu juga Rasulullah SAW keluar, baru 7 kilo atau 8 kilo. Ataupun 7 batu ataupun 2 batu. Jadi kejadian-kejadian ni, kita tidak dapat pastikan berapa sebenarnya. Jadi ambil nama solatnya. Nama solatnya salatus safar. Bila salat safar, kita niat safar. Setiap kali kita safar, walaupun belum jauh, kita kena solat qasar. Itu kesimpulannya. Kan mudah. Macam mana sahabat? Anta nak musafir, keluar daripada rumah saja. Kalau kita dah bawa kita beg, dibawa kenderaan kita, memang dah siap semua. Bermakna kita dah mula safar. Apakah bila mula safar? Keluar daripada rumah, niat safar itu safar. Tidak semestinya dah jauh. Kita pun mula safar, berlangkah keluar daripada rumah kita. Tapi kalau nak pakai kilometer, berapa kilometer sebenarnya kita nak tetapkan. Orang Malaysia sendiri bergaduh masalah kilometer. Ustaz ni mengatakan begini, ustaz ni mengatakan begini. Okey, kalau antum bergaduh, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Dalam Quran berapa kilometer? Tidak disebut. Dalam hadis berapa kilometer? Tidak disebut. Kejadian itu kebetulan. Kebetulan 2 kilometer. Kebetulan 3 kilometer. Kebetulan sekian kilometer. Kebetulan bukan hukum. Jadi ambil nama safar yang ada pada solat. Namanya solat safar, bukan solat kilometer. InsyaAllah faham? Tadi angkat tangan nak soal. Saya bila keluar dari rumah, tapi bila nak tanya, bila kuliah di rumah, orang datang daripada jauh. Iya. Jadi kita solat Zuhur, Asar dulu. Ya, safar. Iya. Ataupun kita ikut dalam rumah ni solat 4 rakaat. Atau patut kita kata yang datang daripada jauh ni yang safar. Iya. Safar. Iya, dia gini. Yang datang daripada jauh tetap dikatakan safar. Yang saya datang ni tadi saya kalau banding. Iya. Jadi begini. Tadi saya Urufnya artinya adatnya, kebiasaannya. Apakah daripada Banting ke sini dinamakan safar? Kalau anda jarang-jarang ke sini, urufnya safar. Tetapi kalau dah hari-hari pergi sini, bukan dikira safar lagi. Urufnya dah kebiasaan. Iya, bermakna di sini hak anda untuk menerima hadiah Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia namanya? Qasar. Saya daripada Singapura, ataupun saya daripada Johor ke Singapura, saya tak pernah sembahyang tamam di Singapura. Sedangkan seberang tambak tu, di sana kalau kita pakai pembesar suara, dengar orang sebelah. Betul kan? Lambai-lambai nampak dia. Jembatan ataupun causeway itu, bukan jembatan, apa, tanah yang ditambak tu, berapa kilometer saja, tak sampai 1 kilometer. Tetapi bila masa keadaan tertentu, daripada Johor Bahru nak sampai ke lepas checkpoint Singapura sampai 3 jam sajalah Faisal. Iya. Saya nak ikut elak kalau siapa datang pulang ke rumah saya. Iya. Dia datang daripada jauh. Ya, tanah liat. Iya. Mula sekali. Iya. Saya akan gini. ambillah dia Kalau di dalam rumah kita tidak boleh qasar, tetapi kita boleh jamak. Sambungannya di sini nanti. Saya tidak. Kawan-kawan yang datang. Iya, kalau kawan-kawan datang, Pak Haji kalau jadi imam, misalnya. Ya. Okey, sembahyang apa? Katakan sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur. Ini satu ilmu yang antum jangan cekcok di luar dulu. Selesaikan di sini. Jangan nanti belum faham dibincangkan kat luar. Yang di luar tak faham lagi, tak faham nanti. Saya kenal dengan Iya. ahli keluarga. Iya. Dia datang daripada jauh. Iya.